TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Betul ke maksudnya begitu? Haish. Tangan Allah. Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam. Macam ada Ustaz. masalah ya? Tak, bila saya baca ayat Quran tadi, saya tengok terjemahan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi betul ke pemahaman begitu? Oh, itu namanya ayat mutasyabihat. Oh. Tahu Hakim apa maksud ayat mutasyabihat? Saya clear sikit Ustaz. Mutasyabihat ni maknanya kita menyamakan maksud yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi baik. kita tak boleh mengatakan tangan. Tangan Allah sebab Allah itu tidak bersamaan dengan makhluk. Betul. Jadi kita kena menyebut kekuasaan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Ayub Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sehat alhamdulillah Hakim. Hari ini kita sama baju Ustaz. Alhamdulillah. Warna ungu. Kita sehati sejiwa Hakim. Sehati sejiwa. Baik. Alhamdulillah. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak tahu tentang apakah maksud dan juga terjemahan kepada hadis mutasyabihat. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Hakim. Jadi hadis mutasyabihat ini ataupun ayat dan hadis mutasyabihat ini termasuk dalam bidang akidah. Okey. Dan kita masuk dari segi apakah pengertian dari segi bahasa. Okey. Bahasa maknanya tasyabuh. Tasyabuh. Tasyabuh maknanya menyerupai atau sesuatu yang serupa dengan yang lain, benda yang sama. Ya. Itu dari segi bahasa. Okey. Dari segi istilah, ini yang kita nak jelaskan kat sini iaitu nas. Mana nas di sini ialah Al-Quran dan juga hadis. Dia ada benda yang sama lah. Kita tengok nanti macam mana. Secara zahirnya, secara harfiahnya, boleh menimbulkan kekeliruan. Macam saya tadi Ustaz. Adakah Allah Ta'ala bertangan? Terhadap pentafsiran kerana menunjukkan sifat Allah yang menyerupai makhluk. Jadi ini dikatakan sebagai mutasyabihat. Apakah tindakan kita untuk memastikan bahawa benda ini tidak berlaku? Supaya kalau berlaku, dia boleh menyebabkan penyelewengan dari segi akidah. Bahaya tu. Bahaya, syirik dan sebagainya. Betul. Sebab sifat Allah SWT, laisa kamitslihi syai'. Yang kita biasa laungkan dalam Asmaul Husna kan. Maknanya Allah itu bersalahan dengan sesuatu makhluk. Kalau kita fikir Allah itu macam itu, dia tak macam tu sebab dia mesti berlainan, tidak bersamaan. Sebagai contoh kita tengok kat sini dalam ayat dalam surah Al-Fath ayat yang ke-10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Ayat yang dibaca tadi, maknanya kita tengok kat sini tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi menimbulkan satu persepsi bahawa adakah Allah itu bertangan? Betul. Sebab isunya ada satu lagi istilah yang boleh kita dengar ataupun kita ketahui, kita dilarang tasyabuh, menyamakan, dan tajsim. Itu dilarang. Maknanya bila membicarakan ayat mutasyabihat ini, kita akan juga membicarakan tentang larangan tasbih, menyamakan dan juga tajsim ataupun menjadikan ataupun menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk tangan dan sebagainya. Sebab itu dalam situasi ini, mana ayat ini diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah
okey, secara mutlak kerana perbuatan menyamakan Allah dengan makhluk bertentangan dengan sifat keesaan Allah. Jadi kalau kita tak belajar, maknanya kadang-kadang nampak macam benda sikit je, Hakim, ya. Betul. Tapi maknanya kita tak tahu benda itu salah. Ya. Okey. Sebab itu kadang-kadang perlunya kita belajar, okey, dan juga kita melihat apakah kita punya stand ataupun kita punya pemahaman supaya tidak menyeleweng. Betul. Okey, sebab kita hari-hari kita baca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat ini. Okey. Jadi begitulah situasinya. Betul, sebab kadang-kadang bila kita baca Quran seperti ayat yang terpapar di layar skrin kita ini, kita tengok terjemahan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi kalau tak belajar, kita akan kata, oh Allah pun sama dengan kita. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar lebih lanjut berkaitan apakah itu ayat mutasyabihat. Cuma sekarang ini kita berehat seketika. Boleh Ustaz? Okey, boleh silakan. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Seperti yang kita maklum, setiap ulama ada cara yang berbeza untuk memahami sesuatu nas, dan di segmen ini kita nak belajar tentang faktor dan perbezaannya bersama dengan ustaz kita, Ustaz Ayub Muhammad Ali. Silakan Ustaz. Terima kasih Hakim. Sama-sama. Okey, atas perkongsian. Okey, bagaimana kita nak memahami dari segi nas mutasyabihat ini pandangan ulama? Ya. Sebab kita tak ada lain, ya, sebab benda ini mesti berkaitan dengan ulama. Betul. Jadi pertama kita nak terangkan pandangan ulama salaf. Siapa dia ulama salaf ni, Hakim? Ulama salaf ni ialah golongan tiga yang utama, tiga generasi utama, iaitu sahabat, tabi' dan tabi'in. Kita jadi dan 300 kurun selepas hijrah dia ada masa juga, kan, dan sampai bila, kan. Jadi itu ulama salaf. Jadi ulama salaf dalam membicarakan ayat atau nas mutasyabihat ini, dia ada stand dia tersendiri. Okey, sebagai contoh dalam ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat penyayang bersemayam di atas arasy. Istawa itu ialah bersemayam. Adakah dia bersemayam macam raja bersemayam di atas singgasana? Itu jadi persoalannya. Adakah kita boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Sebab raja ialah makhluk. Adakah kita boleh katakan istawa itu sebagai bersemayam, ataupun kalau istilah kita duduk? Tapi kalau raja bersemayam. Betul. Adakah kita nak samakan dengan bersemayam itu? Okey. Jadi ulama salaf tadi, okey, ataupun ulama yang tiga generasi awal, okey, sehingga 300 kurun selepas hijrah, dia kata untuk mentafsirkan istawa ini, kalimah istawa ini hendaklah secara tafwid. Tafwid. Apa dia tafwid? Pernah dengar kot, ya? Pernah, Ustaz. Okey. Tafwid ni maknanya kita menyerahkan kepada Allah secara mutlak. Maknanya kita yang sesuai bagi Allah Taala lah. Okey, dan menafikan. Okey, menafikan atau menyamakan atau menafikan Allah seperti makhluk. Itu maknanya tafwid. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada memberi makna yang tidak tepat. Sebab kita kan, akal kita kan agak terbatas. Betul. Jadi kita, itulah sebab ulama yang dulu, ulama salaf ni, ataupun disebut sebagai salafus saleh, dia tak nak berlaku syirik ke dan sebagainya. Jadi dia menyerahkan semata-mata kepada Allah. Maknanya dia tak memikirkan benda lain. Hanya Allah yang layak, selayaknya. Betul. Begitu. Itu salaf dalam membicarakan ayat Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Begitu situasinya. Okey, golongan kedua ialah khalaf. Khalaf ni siapa? Biasa memang kalau bab ulama ni kita akan kata salaf dan khalaf. Khalaf ni ialah selepas 300 kurun, selepas yang tadi sampailah sekarang. Itu khalaf. Itu dipanggil khalaf. Khalaf. Okey.
Jadi dalam membicarakan ayat ini, adakah dia berlainan atau tidak? Dia lebih kurang samalah. Okay? Tapi kalau kita tengok dari segi penjelasan di sini, okay, kalimah istawa itu secara takwil. Tadi tafwid. Tadi tafwid. Ini takwil. Apa dia takwil? Takwil ialah kita memberi makna yang sewajarnya. Yeah. Makna yang tepat. Okay. Dan makna yang tepat dan dengan sifat kemuliaan, kesucian, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itu lagi selesa lah, maknanya lagi maknanya bukan dulu tak tepat, okey memang baguslah, tapi ini lagi sebab isunya sekarang ni umat Islam semakin berkembang, makin berkembang, okey. Jadi itu pendekatannya, okey. Jadi dimentafsirkan kalimah istawa secara takwil, okey, makna yang sesuai dengan sifat kemuliaan, kesucian dan kebesaran Allah Taala. Jadi sebab saya sebut tadi, dia babak ayat Nas Mutasyabihat ni dia ayat Al-Quran dan hadis. Ini contoh ayat Al-Quran. Ya. Dalam surah Toha rasanya, ayat kelima. Ya, surah Toha ayat kelima, ini situasi dia. Bagi untuk hadis pula. Hadis pula. Ada hadis, dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala yunazzilu rabbuna kullu lailatin ila sama'id dunya. Boleh bagi makna tak agak? Makna kata Allah turun kepada setiap malam di dunia. Turun, okey, Allah SWT setiap malam ke dunia. Ya. Itu situasinya. Allah turun ke macam kita turun tangga? Macam Allah turun kereta, macam kita turun kereta kan? Adakah itu situasi dia? Betul. Ini yang dikatakan mutasyabihat. Okey? Kita nak mentafsirkan supaya tidak berlaku kekeliruan. Okay? Jadi oleh sebab itu ulama salaf dia mentafsirkan kalimah yunazzilul rabbuna macam tadi juga secara tafwid diserahkan kepada Allah Taala, okay, secara mutlak untuk mengelakkan daripada memberi makna yang tidak tepat. Itu situasi dia. Okay? Itu situasi dia. Manakala ulama khalaf ataupun ulama selepas 300 kurun itu hingga sekarang ini, bila dia membicarakan ayat yunazzilu rabbuna itu, turun Allah SWT itu ke dunia pada setiap malam itu secara takwil. Sama juga tadi. Iaitu mengikut makna yang sesuai. Okay, mengikut makna yang sesuai dengan sifat kemuliaan, kesucian dan kebesaran Allah SWT. Sebab itu ulama khalaf ini, kalau macam tadi, yadullah fawqa aydihim, contohnya tadi kan, dia lebih fokus kepada kemuliaan, kekuasaan Allah SWT. Tapi bagi ayat yunazzilu rabbuna ini, dia lebih fokus kepada bukan Allah SWT, tetapi Allah Taala memerintahkan malaikat turun ke bumi pada setiap malam. Itu secara takwil, okey, terhadap makna yang sesuai. Begitu situasi dia. Baik, jadi itu beza antara tafwid dan takwil yang perlu kita fahami. Tafwid untuk salaf dan takwil untuk khalaf. Jadi seterusnya Ustaz, apakah faktor yang menyebabkan? Kenapa berlaku begitu? Pandangan yang agak macam berbeza. Kenapa? Okey. Ada sebab di sini, sebab faktornya. Okey. Kenapa sebab berbeza? Sebab zaman ulama salaf, orang Islam dia sangat berpegang teguh dengan akidah yang sahih dan menerima tanpa ada persoalan. Sami'na wa ata'na. Dengar ya. Sebab ini golongan al-awwalun as-sabiqun ini atau al-muqarrabun ini, dia memang dekat hampir dengan Rasulullah SAW. Okey, jadi ada masalah dia terus rujuk pada Rasulullah SAW ataupun dia tak banyak cakap. Tapi bila zaman khalaf ini, bilangan semakin ramai. Lepas tu pula ramainya itu bukan semua Arab. Dia berbagai latar belakang, iklim dan situasi, dan mendorong para ulama mentakwilkan nas yang sesuai dengan syarat mengikut prinsip dia mesti tidak lari daripada kemuliaan Allah. Itu yang pertamalah. Yang kedua ialah faktor dia. Ketiga itu ulama salaf dia tiada perselisihan yang sebut tadi lebih sama tadilah dalam memahami nas, dia ada perselisihan dan pengaruh luar. Tak ada pengaruh luar. Ikut saja. Tapi pada zaman ulama khalaf, kalau kita tengok dalam slide yang tertera, dikata
dipengaruhi oleh ideologi tamadun Yunani ataupun juga ketiga itu mungkin ada masuknya falsafah dan sebagainya. Yang menyebabkan mereka ini jadi macam mana kan. Betul. Jadi untuk menyelamatkan akidah umat Islam ketika itu, ulama khalaf berpendapat kita mesti mentakwilkan nas-nas begini agar sifat kemuliaan Allah itu terpelihara. Jadi maknanya benda ni kena ambil berat juga oleh murid-murid supaya inilah asas, nama pun akidah kan. Betul. Inilah asas. Mungkin kita tak jarang jumpa tapi di sana ada maklumat tentang bagaimana kita nak menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan nas mutasyabihat. Betul. Tapi apapun kalau kita lihat kedua-dua pihak, salaf maupun khalaf menitik beratkan langsung tidak sama Allah dengan manusia. Ya, betul. Mungkin cara berbeza, tafwid dan juga takwil tadi. Tetapi kalau kita lihat di hujungnya mengatakan tidak sama Allah dengan manusia. Ya, betul. Berbeza dengan yang saya sebut tadi, tazsim dengan tasbih. Betul. Jadi tazsim dengan tasbih nak sebut pun payah. Tazsim dengan tasbih ini maknanya kalau boleh kena hindari, sebab itu satu pendekatan yang sesat, yang mana yang menyelewenglah daripada perkara yang patutnya berlaku. Jadi kita nak cuba tanya Hakim lah, ada soalan sikit. Boleh Ustaz, saya cuba. Guru kena ada soalan. Betul. Kan? Tahu tak tahu faham, kan, dia boleh faham. Okey, ini contoh bahagian A ni Hakim. Okey. Ini contoh bahagian A soalan. Cuma ejaan soalan tu tak berapa ni sangatlah kan. Tak berapa tepat sangat. Ejaan soalan tu tak apalah, kita lupakan. Yang penting konten itu betul. Okey, kalaulah dalam soalan begini dalam bahagian A ditanya, okey, dia akan tanya balik. Okey, soalan tulis istilah yang sesuai. Okey, istilah dia nak istilah. Soalan tu jelas, terang lagi bersuluh, turun bukit lagi berkayuh. Okey, sesuai dengan pernyataan yang di atas, yang berikut. Nas secara zahir boleh menimbulkan kekeliruan terhadap pentafsiran kerana menunjukkan sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluk. Apa jawapannya agak-agak? Okey, kalau saya tengok kata kunci di situ, kekeliruan, menimbulkan kekeliruan, sudah pastilah nas itu nas mutasyabihat. Okey, cuba kita tengok jawapan, betul tak? Oh, hebat. Oh, hebat Hakim. Baru belajar berapa minit dah faham dah. Cuma Ustaz, kalau boleh saya tanya, kadang-kadang mungkin ada murid kita yang tersalah eja. Sepatutnya kalau lihat di jawapan mutasyabihat ada alif kan pada shin, tapi mungkin dia eja hanya alif di bahagian shin tiada. Salah ejaan lah. Salah ejaan. Okey. Sebenarnya salah ejaan tidak dipotong markah. Yang penting walaupun salah tapi jelaslah menunjukkan benda itu, boleh faham itulah. Okey. Yang penting faham. Okey, tak menyerupai yang lain. Betul. Okey. Tapi yang lepas kalau tak ada mana kesalahan ejaan tak masalah, boleh diterima jawab. Baik. Okey, ada satu lagi soalan Hakim ya. Okey. Ini mungkin banyak sikitlah. Okey. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Tapi ini tempat kosong. Cara ulama salaf, ingat lagi kan salaf. Okey. Mentafsirkan kalimah istawa secara apa? Salaf. Untuk memberi makna yang tepat. Baik. Ini soalan bagi saya mudah Ustaz, tapi kalau kita tak hati-hati, ya betul, tak fokus tadi, dia tertukar. Ini sebab, itu perangkap di situ tu. Sebab ejaan salaf dengan khalaf lebih kurang sama. Ya, betul. Beza di hadapan saja. Satu lagi jawapan pun sama, lebih kurang sama. Takwil, tafwid, takwil. Kan? Betul. Okay. Jadi kalau tengok salaf, sudah pastilah tafwid. Kita tengok jawapan betul tak? Harapnya betul. Alhamdulillah. Hebat. Terima kasih Ustaz. Hebat. Yang kedua pula, masih ayat yang sama. Okey, kalimat istawa itu khalaf pula secara apa? Okey, kalau khalaf takwil. Takwil Okey, cuba tengok jawapan. Oh, betul. Memang hebat. A+ ni, ini pelajar A+ ni. Terima kasih Ustaz. Cuma nak tahu kat sini kita kena jangan cross pula jawapan. Ya. Maknanya ulah salaf takwil, khalaf tafwid. Pasti salah. Salah lah. Maknanya itu maknanya kelemahan ataupun murid kena betul fokus. Okey, bagaimana dia nak fokus benda tu, okey? Supaya mudah. Betul. Okay. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kalau kita lihat di sini kan, mungkin ada murid yang tertukar. Jadi kata kunci apa yang perlu dipegang Ustaz kalau lihat kepada soalan ni? Kalau saya lah, tapi tak tahulah macam mana kan. Kalau saya salaf, okey. Salaf saya ambil tafwid. Betul. Boleh juga kan? Betul. Okey, boleh juga begitu. Okey. Ataupun khalaf tu ada lam, takwil. Boleh betul. juga. Tapi salaf tu ada lam juga. Itu masing-masing lah.
Masing-masing buat akronim masing-masing. Ya betul, akronim. Sebab benda ni kadang-kadang kita nak follow satu akronim yang orang buat, kadang-kadang kita tak boleh nak masuk. Tak sesuai. Jadi terpulang tahu dia setengah orang dia buat lagu. Kan? Lagi terpulang macam mana kalau tengok kat YouTube, kat mana-mana media sosial, banyak ada guru-guru juga yang murid juga yang kreatif. Dia membicarakan tentang bagaimana nak menguasai dari segi pengertian ini. Okay. Cuma hati-hati untuk bahagian A kerana walaupun nampak objektif mudah, tapi sebenarnya cabarannya juga hebat jugalah. Betul. Cabaran untuk sebab murid kena pasti dapat menguasai takrif. Jadi kesimpulannya pengertian mesti kamu kuasai. Murid kena kuasai. Betul. Agar ketika berhadapan dengan apa jua format dalam bahagian A ini mereka dapat menjawab dengan betul. Betul. Soalan seterusnya ada ke Ustaz? Cuba tengok. Okey, ada lagi. Okey. Last ni. Ini soalan yang ke bentuk grafik. Kita ada soalan grafik sebenarnya. Untuk PQS dia ada soalan grafik. Okey. Jadi ada grafik macam ni. Golongan ulama dalam memahami nas mutasyabihat ada dua golongan. Satu golongan salaf, satu golongan apa. Jadi minta hakim jawablah. Okey, yang ni sudah pastilah. Kalau sudah diberikan salaf, yang kedua pastilah khalaf. Betul. Cuba tengok betul tak jawapan. Memang betul. Okey, memang betul. Alhamdulillah. Terbaik. Baik. Jadi itu dia antara faktor dan juga berbezanya ulama dalam menafsirkan satu-satu ayat mutasyabihat. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Kenapa hari ini kita kena belajar untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat? Mungkin ada yang mengatakan, alah kita baca je lah, tak payahlah faham. Ini kerana kalau kita tersalah faham, maka boleh merosakkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, di segmen ini kita nak belajar tentang kepentingan memahami ayat-ayat mutasyabihat bersama dengan Ustaz Ayub Muhammad Ali. Jom kita dengarkan. Silakan Ustaz. Terima kasih Hakim. Bila kita sebut penting Hakim, apa makna penting tu? Penting tak? Apa makna penting tu? Dapat tidak, kena tahu. Maknanya benda yang kita dapat. Benda yang kita akan dapat. Kenapa kita kena kepentingan tu maknanya benda yang kita akan dapat. Jadi sebab itu kita cuba tengok balik apakah kepentingan kita memahami nas mutasyabihat ataupun apa yang kita dapat. Okey, jadi kepentingan ini ayat mutasyabihat dalam pengukuhan akidah. Dalam pengukuhan akidah. Nak test Hakim bacalah. Boleh Ustaz? Sebab ini salah satu PBD juga. Literasi mendengar macam mana kan. Okey, cuba baca. Okey, yang pertama Ustaz dapat menyamakan dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah kerana manusia mempunyai ilmu dan akal yang terbatas. Okey, maknanya di sini sebab itu saya sebut tadi bila soalan ataupun kepentingan jawapan mulakan dengan dapat. Itu dia punya key lah untuk kita supaya kita jawapan fokus, ada guide lah begitu. Dapat menyamakan dengan kehendak Al-Quran. Maknanya apa yang kita tafsirkan, apa yang kita cuba tukarkan makna tadi menyamakan dengan Al-Quran. Iaitu memelihara kebesaran, kehebatan, keesaan, ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak menyeleweng dan juga sunnah tadilah. Sebab manusia ini mempunyai ilmu yang terbatas. Mana ada sumber lain melainkan kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Sebab Al-Quran ni yang kita bincangkan mutasyabihat ayat atau nas mutasyabihat ini daripada Allah juga. Maka oleh sebab itu kita kena merujuk juga kepada Al-Quran, menyamakan apa yang kita tafsirkan itu dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu yang pertama dapat ya. Okey, yang kedua, Hakim kena baca juga ni. Okey, boleh Ustaz. Yang ada kedua ni, tak apa kan? Boleh Ustaz. Dapat menyesuaikan fahaman orang awam yang kebanyakannya tidak mengetahui hakikat nas
mutasyabihat. Ya, betul. Okey, dapat lagi ya, yang dapat. Menyesuaikan fahaman, tak kontra. Okey, fahaman masyarakat awam. Kita lah masyarakat awam. Betul. Kalau masyarakat yang berilmu, maknanya tak perlu dah, tapi kita awam. Kebanyakannya kita tak tahu. Betul, setuju. Okey, walaupun nampak simple tapi kita kena tahu. Okey. Hakikat nas mutasyabihat ini kerana sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan makhluk yang lain. Yeah. Sebab itu ulama khalaf dan salaf, terbalik, salaf dan khalaf dulu Salaf dan khalaf dia bertindak pantas dengan memberikan petunjuk ataupun cara kita menangani ataupun memahami ayat nas mutasyabihat agar dapat disesuaikan dengan situasi. Sebab itu kalau kita tengok dari segi faktor kan, ketika zaman salaf, sebab bilangan tak ramai, betul, tak berlaku pertelingkahan, pergaduhan, tak sami'na wa ta'na, semua orang Arab. Tapi bila khalaf ini semakin berkembang, okey, orang Ajam, okey, orang Arab semua masuk Islam. Orang Ajam ni isunya tak memahami bahasa Arab. Orang Ajam ni maknanya selain daripada Arab, macam kita lah, orang Melayu, kan, orang Ajam. Di mana tahu bahasa Arab kalau tak belajar? Jadi oleh sebab itu ulama dulu dia buat satu pendekatan agar dapat disesuaikan dengan fahaman orang awam. Supaya tidak berlaku kesilapan atau menimbulkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan menyeleweng dari segi akidah. Sebab itu bahayanya memahami secara literal. Ya, setuju. Ataupun harfiah. Macam tangan, yadun ni tangan lah. Tapi macam sebenarnya kita lah kot ya. Ya, adakah tangan Allah macam ni? Tidak. Kita pun tak tahu. Setuju. Okey, itu perkara yang kita kena betul. Dan yang seterusnya kita masuk tindakan pula. Ya, betul Ustaz. Okay. Sebelum kita nak masuk tindakan Ustaz, saya setuju dengan kata-kata Ustaz tadi sebab Quran ni di bahasa Arab. Jadi dalam bab Quran dia ada terjemahan kan Ustaz, kan? Ada tafsiran. Kalau tengok terjemahan, mungkin kita akan baca tangan Allah berada di tangan manusia kan. Ya, betul. Tapi kalau kita belajar pula tafsiran, bermaksud kekuasaan Allah Sebab itu Subhanahu Wa Taala. untuk menjadi pentafsir Al-Quran dia kena ada syarat-syarat dia. Ada kriteria Ustaz Jadi nak memahami Al-Quran ni dia mesti faham bahasa Arab yang penting sebab tak Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Isunya kadang-kadang mereka yang cuba kontra, dia mentafsirkan Al-Quran dalam menggunakan bahasa Inggeris. Itu isu dia. Faham. Dia tak belajar ulum Quran, dia tak belajar ulum hadis, dia tak belajar nahwu, saraf dan sebagainya. Okey, sebab itu bila mereka menguasai kesemua ilmu ulum Quran, ulum hadis, okey, dia dapat mentafsirkan dengan betul. Okey, sebab itu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disebutkan tadilah. Ya. Okey. Dan okey Ustaz, seterusnya apakah tindakan untuk kita meningkatkan keimanan kita? tadi apa yang kita dapat? Ini bagaimana cara nak dapat? Ya. Okey, tadi bagaimana kita dapat? Ini cara kita nak dapat tadi macam mana? Okey. Okey, pertama, nak baca juga ke Hakim? Boleh Ustaz? Okey, baca. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa mempelajari makna dan maksud ayat mutasyabihat dari sudut perbahasan ulama salaf dan ulama khalaf. Ini yang sebut tadi, bagaimana kita nak dapat, okey, dapat sesuaikan dan whatever tadilah. Yang ini cara dia. Kena sentiasa mempelajari makna dan maksud ayat mutasyabihat. Belajar cari kat dalam internet ke, ataupun berguru ke, ataupun dalam, saya ingat sekarang ni lah Hakim ya, situasi masyarakat kita, mungkin Hakim setuju. Kalau kita malas sangat pun, kita duduk kat masjid atau surau, betul, antara maghrib dengan isyak, kita dah boleh jadi alim insya-Allah. Tapi hari-hari duduk ya, 30 minit. Dia kan seminggu tu bermacam jadual, ada akidah, bukan cerita tentang bab fiqh saja, ada akidah, ada fiqh, ada tajwid, kan, ada umum. Betul. Saya ingat yang penting itulah. Okey, dan bukan sekadar dia mendapat ilmu, yang penting kalau dia ada masalah dia boleh tanya. Ya. Terus tak kepada faham, keliru. berbanding dia search dekat internet ke mana-mana ke media-media sosial betul, ke, Ustaz, dia nak tanya siapa ni? Tanya Ustaz Google, dia tak boleh jawab Ustaz Google kan. Contoh kan. Sebab itu kita hendaklah sentiasa. Bila usaha dan tindakan, kita kena sentiasa. Kita hendaklah sentiasa berterusan supaya benda itu kita dapat. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Kita kena baca jugalah. Boleh Ustaz. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa mengadakan kelas tafakuh kepada kumpulan masyarakat yang masih
kurang mendalami persoalan akidah. Ini yang saya sebut tadi. Okey, kelas tafakuh ni macam-macam. Okey, mungkin grup WhatsApp, okey, Telegram. Ini kan ginilah, kita masing-masing ada tugas. Okey, tak sempat nak pergi surau, ada Telegram, ada WhatsApp, kan? Boleh tanya, ada contoh kan. WhatsApp tu ustaz tu buat, dia boleh tanya apa-apa yang berkaitan. Kadang kita mungkin masa tak ada, malu dan sebagainya. Okey, itu maknanya dalam konteks kelas tafakuh. Tafakuh ni maknanya kita mendalami. Okey, kumpulan masyarakat ni masih kurang mendalami persoalan akidah betul. ni. Dia tak Sekarang ambil Ustaz canggih buat tafakuh online. Ya, online. Banyak. Okey. Ataupun kita tengok dulu kat mana-mana media sosial ke ataupun buku ke, okey, kemudian kita boleh rujuk pada ustaz. Yang penting rujuk. Fasalu ahli zikr, kita kena tanya orang yang tahu supaya ilmu kita tidak sesat. Itu penting. Nanti macam-macam isu pula akan timbul. Masyarakat jadi huru-hara pula kan. Yang sebelum inilah. Okey, yang boleh kita dapati. Okey, yang ketiga ialah, ini saya bacalah. Boleh Ustaz, silakan. Kita hendaklah sentiasa menjadikan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Macam mana tu Ustaz? Maknanya janganlah ada unsur-unsur qadariyah ke, jabariyah ke, kan? Sebab kita ni dominan dengan ahli sunnah wal jamaah. Betul. Okey, sebagai pegangan agar iktikad tidak sesat dan tergelincir. Kadang benda sikit saja. Okey. Tak perlu nak sebut mana-mana lah, tapi mana pentingnya ahli sunnah wal jamaah ini, kerana ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang mempertahankan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan cara kita atau ulama salaf dan khalaf membicarakan ayat mutasyabihat, dia tidak lari pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Itu situasi dia gitu. Okey. Jadi maknanya yang ini sebenarnya banyak lagi kita boleh cara nak dapatkan atau usaha dan tindakan, itu cara. Cuma nak terangkan kat sini, bila murid nak menjawab soalan usaha dan tindakan ni, kena mulakan dengan kita hendaklah sentiasa atau aplikasi. Bukan apa, kerana supaya ada guide. Kalau tadi dapat kan, kepentingan dapat, kepentingan, keperluan, kelebihan dapat, benda yang dapat. Yang ini bagaimana kita nak dapat, iaitu dengan kita hendaklah sentiasa. Itu situasi dia. Baik. Okey. Dan yang seterusnya, ni kita masuk contoh. Okey. Bagai irama dan lagu, kalau kita belajar tak ada soalan, tak lengkap pula kan. Kita tak boleh menguji. Nampak macam banyak cakap tapi faham ke tidak tak tahu kan. Sebab itu kena test. Okay? Saya baca soalan, hakim kena jawab. Boleh? Tapi soalan tak tahulah faham ke tak faham kan. Okey. Soalannya ialah, ini bahagian B ya. Kalau bahagian A itu objektif, kosongan ini kena buat macam esei sikitlah. Okey, ataupun subjektif. Terangkan cara ulama salaf dan khalaf dalam mentafsirkan ayat yadullah fawqa aydihim. Mana bagaimana pendekatan salaf dan khalaf dalam mentafsirkan ayat yadullah fawqa aydihim. Makna kata Ustaz, kena buat dua jawapan lah kan? Satu salaf dan satu lagi khalaf. Maknanya satu jawapan tu 2 markah. Dua jawapan 4 markah. Okey, baik. Jadi Ustaz, contohlah kalau saya jawab salaf dengan tafwid, khalaf dengan takwil. Boleh. Kalau begitu berapa markah Ustaz dapat? Ada huraian sikitlah. Huraian sikit. Jadi kita nak tengok jawapan penuh beginilah. Ni. Ulama salaf secara tafwid. Baik. Dia kena ada huraian Ustaz. Ada sikitlah. Sebab kalau ulama salaf saja, ulama ataupun secara tafwid saja. Secara tafwid saja. Yang ulama salaf, ulama khalaf itu untuk recall jawapan je sebenarnya. Baik. Kan. Jawapannya secara tafwid saja 1 markah. Takwil 1 markah. Jadi kalau nak 2 markah kena ada huraian lah. Begitu. Secara tafwid untuk mengelakkan daripada memberi makna yang tidak tepat. Itu dia punya jawapan dia. Ataupun ulama khalaf secara takwil. Takwil maknanya mengikut makna yang sesuai. Makna yang sesuai dengan keesaan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat, mungkin ada setengah murid kita Ustaz, bila mana dia jawab untuk salaf, mungkin tulis secara tafwid dengan menyerahkan 100% ataupun secara mutlak. Huraian tu tak masalah, boleh. Tak ada masalah. Yang penting point tu. Ya, jangan cross. Cross ni maknanya salah jawab lah. Takwil kepada tafwid, tafwid kepada takwil. Ataupun salaf daripada takwil, khalaf kepada tafwid.
Sebab itu kena faham betul-betul. Ya. Bagaimana nak supaya tak cross, itu yang disebut tadi kreativiti masing-masing lah. Ya. Okey. Betul. Dan kalau kita lihat tadi Ustaz telah berikan kepada kita beberapa kepentingan dan juga beberapa tindakan. Kalau kita lihat, kalau kita buat pandangan sendiri Ustaz. Contoh tadi kalau Ustaz punya pandangan dalam bab kepentingan, hendaklah kita belajar supaya mempunyai ilmu dan akal yang tidak terbatas. Itu pandangan Ustaz dan jawapan daripada Ustaz. Tapi kadang-kadang mungkin murid kita dibuat pandangan sendiri. Boleh. Ini namanya respon terbuka. Maknanya yang saya tulis tadi itu adalah yang ada pada buku. Ya. Tapi kalau dia faham, dia buat sendiri tapi dengan syarat relevan. Kena. Isunya dia faham, insya-Allah dia boleh buat. Betul. Yang tak faham tu yang meraban maknanya Walaupun panjang jawapannya. ya, sebab dia tak faham. Betul. Dia tak faham konten. Jadi kalau dia faham, sebab itu kena saya ulang kat sini sekali lagi bahawa yang penting murid kena faham pengertian apa dia mutasyabihat. Betul. Apa dia pandangan ulama salaf, tafwid itu tadi dan juga takwil untuk ulama khalaf. Yeah. Dia tahu pusing macam mana, insya-Allah Dia dapat boleh menjawab jawab dengan baik. Dia sebenarnya dua perkara, Hakim. Pertama, kefahaman kita untuk kehidupan. Ya. Sebab kita makin besar, makin masyarakat. Yang kedua, kata orang tu pengiktirafan dalam bentuk peperiksaan. Pengiktirafan tu untuk kita lebih datang jauh. Kau nak masuk universiti ada SPM, macam mana orang nak terima? Jadi untuk dapatkan itu, kita kena ada pengiktirafan dengan cara menjawab dengan yang betul. Ya, betul. Selari dengan kita punya pengetahuan. Okey, baik. Jadi itu antara perkara-perkara kepentingan yang perlu kita tahu dan juga tindakan yang perlu dilakukan. Dan sekarang kita nak rehat seketika, boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Okay, terbaik. Didik TV KPM. Antara soalan-soalan yang memeningkan kepala murid-murid kita sudah pastinya soalan kebat. Tengok dan dengar soalan kebat, aduh. Jadi Ustaz, ada tak tips-tips untuk murid-murid kita dipermudahkan menjawab soalan-soalan kebat Ustaz? Silakan. Okey. Soalan kebat ni mengikut pengalaman saya lah. Murid-murid kena sifat terbuka lah sebab kebat ini respon terbuka. Respon terbuka maknanya jawapan yang penting relevan. Ya. Yeah. Okey. Dan mesti menyempurnakan rubrik-rubrik yang tertentu. Jadi kita teruskan perbincangan kita dengan soalan kebat dulu ya. Okey, soalan kebat ini soalannya Luqman ya. Okey, yang hijau itu ialah stimulus. Tapi dulu pelajar atau murid dikeliru antara stimulus yang mana kebat dengan KBKK. Sebab markah dia sama, 4-4. Tapi yang terkini ini murid dapat bezakan dengan mudah, iaitu kebat mesti 6 markah. Untuk perkara PQS lah. Yeah. Okey, 6 markah. Okey, dan 6 markah itulah kebat. Tengok 6 markah, ini kebat. Kebat 6 markah. Tapi untuk PQS lah. Tapi sebenarnya kebat ini boleh 2 markah, 4 markah, 6 markah. Tapi untuk Al-Quran Sunnah ini 6 markah tadilah. Okey. Jadi bila 6 markah, tentulah itu kebat dan dia ada stimulus dia. Baik. Okey, maknanya merangsang kita menjawab. Okey. Yang hijau itu saya baca ulama tafsir terdahulu telah mentafsirkan ayat mutasyabihat dengan kaedah yang telah disepakati, iaitu dalam bentuk tafwid dengan juga takwil tadi berdasarkan kitab tafsir yang muktabar. Ini jelas kot soalan dia. Okey, berdasarkan fakta di atas, apakah yang berlaku? Ditanya kita, apakah yang berlaku sekiranya umat Islam mula mentafsirkan Al-Quran secara literal yang saya sebut tadi. Literal apa dia? Harfiah. Ya. Yadun tangan. Yunazilu turun macam kita turun tangga. Macam kita turun dari kereta, dari motor ke begitulah. Istawa bersemayam. Bersemayam ya. Istawa bersemayam. Bersemayam itu duduklah maknanya. Adakah duduk macam kat bangku? Bangku sendiri itu pun merupakan salah satu daripada yang perlu kita tengok juga. Okey.
Jadi bagaimana cara kita nak menjawab? Okey, yang pertama, jawapan boleh dalam bentuk esei ataupun jadual, tak jadi masalah. Baik. Okey, yang penting rubrik. Yang tengah ini, bahagian sini ni, ini dikatakan sebagai rubrik. Okey, rubrik iaitu benda yang kita kena selesaikan. Dan kebat ini sebenarnya murid-murid kena tahu antara satu rubrik, fakta, huraian lengkap, dalil, huraian dalil dan juga rumusan, dia mesti berkaitan, bersambung antara satu sama lain. Dia tak boleh terpisah. Dia tak boleh terpisah. Kerana bila terpisah, dia jadi tak relevan. Jadi konsep itu sangat mudah. Dan kita boleh gunakan banyak kaedah. Banyak kaedah. Yang penting rubrik sempurna. Sebagai contoh, nak bagi murid ataupun calon nanti, dia ada satu panduan. Walaupun kena ingat, kehebat ini tidak ditentukan dengan sebarang panduan. Yang penting memenuhi rubrik. Tapi untuk kemahiran. Kita mula-mula naik basikal, roda 3. Betul. Takkan besar pun kalau roda 3. Mana bila kita ada kemahiran, hari-hari kita naik, kita buang. Sama juga, untuk mendapatkan satu garapan jawapan yang baik, kita ikut panduan, template. Tapi nanti bila kita dah faham konteks ataupun situasi garapan itu, kita boleh ikut kreativiti kita lah. Dengan syarat ada dia punya perkaitan. Jadi pertama, murid kena letak fakta. Jika umat Islam mentafsirkan Al-Quran secara literal, apa yang akan berlaku? Faktanya ialah terpulanglah. Tapi cari yang paling dekat dengan diri kita. Jangan cari yang jauh. Maksudnya ialah cari jawapan yang mananya yang paling mudah lah. Kita dah faham mutasyabihat. Tiba-tiba mentafsirkan secara harfiah. Kita dapat gambaran lah jawapan. Maknanya jawapan antaranya pemikiran umat Islam akan terpesong. Mudah. Jelas. Dan dekat dengan kita. Dan untuk kedua huraian, kita sambung dengan kerana. Sebab apa? Ataupun famous di kalangan murid-murid, kabus. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Boleh. Ini untuk permulaan lah. Kerana mentafsirkan Al-Quran, mengikut makna zahir dengan menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Kerana mentafsirkan. Kerana terpesong, kerana mentafsirkan mengikut ataupun menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Kan nampak ada perkaitan. Betul. Sebab itu kena ada sendi-sendilah, itu contohnya kan. Betul. Kalau tak ada sendi, ya terpisah. Tidak bersambung. Tidak bersambung. Walaupun agak sukar, tapi ini dikatakan template. Kita buat dulu ikut ni, kalau kita ada kemahiran lain, nanti kita boleh kreativiti ikut kita. Lepas tu pula, huraian lengkap. Huraian lengkap, kita boleh letak kat situ kesannya. Kesannya, ataupun boleh juga kelebihannya, ataupun akibatnya, ya betul. Ataupun contoh pun boleh. Kesannya menyebabkan akidah menjadi sesat. Kena ingat satu lagi, untuk kebat ini dia tidak boleh mengulang fakta ataupun perkataan kalau boleh hindarkanlah. Kerana itulah kita punya kekuatan untuk kebat itu sendiri. Kesannya menyebabkan akidah umat Islam sesat. Sampai situ pun boleh. Tapi sebab kita nak kaitkan huraian lengkap itu dengan dalil, kita letak intro dalil. Bagi saya lah. Sebab memudahkan. Sebab kadang-kadang bila dibagi dalil, dia macam tak sama. Jadi kita intro, kita letak kerana merah itu, sifat Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Sebab kita nak kaitkan dengan laisa kamitslihi syai'. Betul. Kalau tak macam tak sampai pula maksud. Tergantung sedikit. Jadi itu dikatakan intro ataupun mukadimah dalil sebelum kita masuk. Baik. Dan untuk dalil, kalau ayat Quran, seloknya kita letak qala Allah Ta'ala. Kalau hadis, Hakim? Qala Nabi. Qala Nabi atau sabda Nabi SAW. Boleh. Bila nampak cantik lah, kemas lah. Betul. Kan? Taklah. Teratur, Ustaz. Teratur. Jadi dalil qala Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Tak perlu letak surah, tak perlu letak angka pula, nombor ayat tak perlu. Kalau baris, Ustaz? Baris tak letak pun tak apa. Baik. Laisa kamitslihi syai' pun boleh juga. Tapi kena ada caranya lah, kena ada dot akhirnya gitulah. Maksudnya di akhir tu ada penyambungan dan sebagainya. Kemudian untuk huraian lengkap, dianjurkan
kita letak dalil di atas menjelaskan bahawa bagi nampak dia punya kesinambungan tu ada. Nampak cun lah. Kan? Betul. Okay, cun cantik dan sebagainya. Okay? Dan kita letakkan maksud ataupun kefahaman. Boleh. Nak letak uraian dalil itu kita letakkan maksud atau kefahaman. Boleh. Kefahaman maknanya mafhum hadis itulah. Betul. Contohnya, sifat Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan sesuatu. Okay, kalau ikut maksudkan, laisa kamitslihi syai', Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyerupai dengan sesuatu. Okay, jadi kita boleh modi sikitlah mengikut kefahaman kita. Okay, dan akhirnya untuk rumusan, mesti ada 3, bukan mestilah, ini katakan maknanya nak menambah cantik lah. Okay? Okay, pertama mesti ada peneguhan secara tuntasnya. Okay, sewajarnya. Akhirnya boleh kan? Sebenarnya itu aksesori yang mencantikkan lagi lah. Okay? Kemudian aplikasi kita hendaklah umat Islam mestilah sentiasa membersihkan kefahaman kita daripada menyamakan sifat Allah dengan makhluk agar tidak ada terhindar daripada kekufuran. Okay? Itu di antara contoh jawapan tadilah. Maknanya kalau hakim tengok ni pun rasanya hakim boleh buat. Betul. Nampak macam tadi saya cakap apa, terang lagi bersuluh. Terang lagi bersuluh. Turun bukit lagi berkayuh kan. Dah turun bukit berkayuh. Buat apa dah memang laju. Maknanya memang boleh nampak dengan jelas apa yang kita cuba utarakan kat situ. Cuma Ustaz, kalau boleh saya bertanya dalam bab dalil di sini, kita lihat Ustaz dalam bahasa Quran lah, laisa kamitslihi syai'un fil ardi kan. Okey. Kalau murid buat terjemahan Ustaz, boleh. Allah Taala terjemahan. Boleh, terjemahan boleh. Terjemahan boleh, hadis pun boleh. Cuma kalau pepatah Arab kena pepatah Arab lah. Dia tak boleh Melayu, kena Arab lah. Cuma Al-Quran hadis boleh terjemahan. Baik. Nanti huraian dalil mafhum dia. Boleh. Tapi dengan syarat bukan mereka-reka. Contoh kan, dia buat dalil Al-Quran hadis, contoh lain daripada inilah, contohnya di antara sesiapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan. Itu betul. Dia tidak mereka-reka. Yang dilarang mereka-reka. Ada juga murid dia mereka-reka. Itu yang tak dianjurkanlah untuk makna ataupun untuk terjemahan. Lebih baik kita ambil ayat atau matan. Itu lagi sesuai. Yang paling penting pastikan cukup 6. Ya, betul. Maknanya rubrik tu mesti cukup. Bila tak ada atau tak cukup rubrik, potong satu markah. Sayanglah. Ini mesti benda. Fakta kena hafal. Fakta, uraian lengkap, dalil, uraian dalil dan rumusan. Mesti ada dalam kepala kita untuk kan ni, supaya jangan tersilap juga. Bila tersilap, kesinambungan cerita ataupun isi yang kita nak garap, dia jadi tak bersambung dah. Terbaliklah pula. Ya, terbalik dah. Faham. Itu situasi dia. Okey, baik. Jadi itu antara kaedah-kaedah untuk kita menjawab soalan-soalan kepat. Dan apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, Ustaz? Okey, terima kasih Hakim. Kita pun dah sampai penghujung. Rasa nak berpisah dengan Hakim sedih pula. Dah seronok ni kan. Okey, tak apa, yang penting murid dapat menguasai apa yang kita pelajari. Okey, rumusannya ialah yang pertama, kita sentiasa berpegang dengan ulama muktabar. Itu penting. Khalaf dan salaf. Jangan ada unsur-unsur lain. Baik. Okey? Dalam memahami nas mutasyarat itu sangat penting. Sebab itu kita punya pandangan, okey? Ataupun kita punya rujukan. Okey? Sebab akal manusia terbatas. Betul. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Memang kita ada ulama yang boleh kita rujuk, okey? Disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Betul. Tapi rujukan utama kita ialah Al-Quran dan hadis. Betul-betul daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, bagaimana Ustaz menilai prestasi saya hari ini? Inilah yang saya nantikan. Betul. Okey. Jadi dengan bacaan yang bagus, terima kasih. Jawapan yang saya katakan 90% tepat. Alhamdulillah. Okey, jadi boleh dapat mumtaz. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, dan di manakah juga murid-murid kita boleh mendapatkan bahan tambahan? Okey, murid-murid dan juga guru boleh merujuk kepada portal Delimaku. Okey. Di situ ada banyak berkaitan yang dengan tajuk-tajuk ataupun bidang dalam pendidikan Al-Quran dan Sunnah.
Okey, maknanya portal darima KPM. Ya, Baik. KPM. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Ayub Muhammad Ali yang sudi bersama dengan kita, dan kepada murid-murid saya doakan anda berjaya. Saya Lokman Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.